Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini Isnin kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun selesai membahaskan surah Al-Ma'arij, iaitulah surah yang ke-70 dalam Al-Quran. So, pada hari ini insyaAllah kita sambung surah yang berikutnya, iaitulah surah Nuh, surah yang ke-71 dalam Al-Quranul Karim. Ya. Baik, sebelum kita membahaskan kandungan ayat-ayat Allah Ta'ala yang terdapat dalam surah Nuh ni, mari kita lihat sedikit sebanyak muqaddimah surah Nuh ini, ya. Yang pertama-tama, surah ini disebut nama dia dengan surah Nuh. Langsung disebut nama surah ini dengan nama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa begitu? Kerana keseluruhan surah ini daripada ayat pertama sehinggalah ayat terakhir ni menceritakan secara sempurna tentang perjalanan dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh ni dikenali sebagai nabi yang sangat lama berdakwah. Ya. Umurnya dihabiskan untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pun kekalkan namanya di dalam Al-Quran dengan satu surah, iaitulah surah Nuh. Para ulama menjelaskan ada satu pengajaran yang perlu kita petik daripada sini. Surah Nuh suratun kamilatun summiyat bismi nabiyillahi Nuh alaihi salatu wassalam. Surah ni adalah satu surah yang sempurna yang disebut dengan nama Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Lam yuzkar ma'ahu ghairah. Di dalam surah ini tak ada disebutkan cerita selain cerita tentang Nabi Nuh alaihi salam. Wa min lataifi dhalik, antara kehalusan, ya, ataupun ibrah yang boleh kita ambil ialah anna man badala umrahu anna man badala lillahi umrahu khalladallahu dhikrah. Sesiapa yang menghabiskan umurnya untuk Allah, maka Allah akan kekalkan penyebutan nama dia. Nabi Nuh alaihi salam menghabiskan umurnya untuk Allah, untuk berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Maka Allah kekalkan sebutan namanya di dalam Al-Quran sampailah hari kiamat. Dan itu juga yang kita nampak daripada nabi-nabi yang lain. Para ulama kita misalkan sehinggakan ke hari ini nama mereka kekal dikenang, diingati, disebutkan. Kenapa? Kerana mereka menghabiskan umur mereka untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehinggakan nama mereka sentiasa diingati dengan begitu harum. Berbeza dengan orang-orang yang menghabiskan usianya untuk dunia. Walaupun dia mengumpulkan dunia ini dengan jumlah yang sangat banyak, tetapi nama dia tidak dikenali, nama dia tidak dikekalkan Allah Ta'ala di atas dunia ini. Jadi pengajaran bagi kita, habiskanlah usia kita untuk Allah, untuk agama Allah, untuk mentaati Allah Ta'ala. InsyaAllah selepasnya Allah akan kekalkan sebutan nama kita. Cubalah perhatikan ulama-ulama kita tu.
katakanlah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, ulama-ulama kita dekat Nusantara, ya, ada Buya Hamka dan sebagainya, sehingga kan hari ini nama mereka harum. Kenapa? Jawapannya, kerana semasa mereka hidup, mereka menghabiskan usia mereka untuk Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala balas dengan mengekalkan sebutan nama mereka walaupun jasad mereka dah masuk ke dalam tanah. Jadi surah ni disebut sebagai surah Nuh kerana surah ini secara sempurna menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Pengajaran tadi bagi kita ialah sesiapa yang mengorbankan umurnya untuk Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan kekalkan sebutan nama dia sampai bila-bila, ya. Baik, selain disebut sebagai surah Nuh, ya, ada juga yang menyebut nama surah ini sebagai surah Inna Arsalna Nuhan, ya, sebagaimana firman Allah pada awal ayat yang pertama, ya. Ini disebut misalnya dalam Sahih Al-Bukhari, ya, beliau menyebutkan bahawa nama surah ni ialah surah Inna Arsalna Nuh. So ada dua nama surah ini. Satu disebut sebagai surah Nuh, yang kedua disebut sebagai surah Inna Arsalna Nuhan, ya. Wa hiya makkiyatun bil ittifaq. Surah ni adalah surah makkiyah berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi tidak ada perbezaan pendapat dalam kalangan ulama tentang status surah ini sebagai surah makkiyah. Semua mengatakan bahawa surah ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa baginda masih berada di kota Mekah dan belum lagi hijrah ke Madinah, ya. Wa uddati thalathilata was-sab'ina fi tartibin nuzul. Dan surah ini adalah surah yang ke-73 diturunkan kepada Nabi. Ya, kalau kita lihat dalam Quran ni surah yang ke-71, namun kalau kita melihat daripada tertibun nuzulnya, tertib penurunan surah ni kepada Nabi, maka ini adalah surah yang ke-71, surah yang ke-73 diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nazalat ba'da nuzuli 40 ayatan min suratin Nahl. Ia diturunkan selepas Allah Ta'ala turunkan 40 ayat daripada surah An-Nahl, wa qabla surah Tur, dan sebelum surah At-Tur. Jadi Allah turunkan surah An-Nahl 40 ayat, lepas tu Allah turunkan surah Nuh ni, lepas surah Nuh Allah Ta'ala turunkan pula surah At-Tur. Maknanya surah An-Nahl surah yang ke-72 diturunkan kepada Nabi, kemudiannya surah Nuh ni surah yang ke-73, manakala surah At-Tur pula ia adalah surah yang ke-74 diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Nuh ni mempunyai ayat sebanyak 28, ya, sebagaimana kita lihat di dalam Al-Quranul Karim. Walaupun di sana ada perbezaan pendapat nanti dalam kalangan ulama, tetapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, jumlah ayat surah Nuh ni ada sebanyak 28. Apa tujuan utama surah Nuh ni Allah Ta'ala turunkan, ya? Tujuan utamanya satu, untuk memberikan peringatan, untuk memberikan amaran kepada orang-orang musyrik Makkah yang enggan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan kepada mereka satu amaran keras, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan amaran itu kepada umat Nabi Nuh. Jadi Allah Ta'ala turunkan surah ni kerana ada kesesuaian umat Nabi Nuh dengan umat Nabi Muhammad SAW. Apa kesesuaian dia? Umat Nabi Nuh adalah umat yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Umat Nabi Muhammad SAW juga adalah umat yang mensyirikkan Allah Ta'ala pada masa itu. Bahkan umat Nabi Nuh ni, kata para ulama, ni adalah manusia pertama yang mensyirikkan Allah Ta'ala di atas dunia ini. Jadi sejarah
awal mula ada orang-orang yang mensyirikkan Allah di atas dunia ni adalah umat Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Dari zaman Nabi Adam alaihi salam sehinggalah 10 generasi selepasnya, sehinggakan ke zaman Nabi Nuh, tak ada sesiapa pun yang mensyirikkan Allah. Tetapi pada masa Nabi Nuh alaihi salam dah muncul orang yang mensyirikkan Allah. Ya, Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran, mereka ini mensyirikkan Allah Ta'ala kerana sifat taksub yang berlebihan terhadap orang-orang salih. Jadi dahulu ada beberapa orang-orang salih yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, ya, yang sangat dihormati pada ketika itu dan sangat salih. Selepas meninggal orang-orang salih ni, maka penduduk ataupun kaum mereka membuatkan patung supaya dikenang, supaya diingati. Pada masa itu hanya bentuk patung untuk mengingati mereka saja. Tetapi datang generasi selepasnya, patung itu bukan lagi sekadar patung tetapi sudah disembah oleh mereka. Maka bermulalah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala turunkan surah Nuh ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tujuannya supaya menjadi amaran kepada orang-orang musyrik Makkah. Kalau mereka tetap dengan kesyirikan mereka, tetap menentang dakwah tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak menutup kemungkinan Allah Ta'ala akan timpakan kepada mereka azab sebagaimana azab yang Allah timpakan kepada umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, iaitulah Allah Ta'ala datangkan taupan, banjir besar yang luar biasa yang membinasakan mereka pada ketika itu. Di sisi lain, surah ini diturunkan Allah Ta'ala untuk menjadi satu penguat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Ta'ala menceritakan bahawa walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa berat menghadapi orang-orang musyrik Makkah pada ketika itu, walaupun Nabi menghadapi penentangan daripada mereka, tetapi sesungguhnya apa yang Nabi hadapi itu masih lebih berat apa yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka Allah Ta'ala ceritakan dengan begitu detail nanti dalam surah ini bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, ya, menempuhi jalan dakwah yang luar biasa, yang begitu mencabar dalam masa yang sangat lama, mendekati kaumnya dengan pelbagai pendekatan, namun tetap sahaja mereka menolak dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Baik, kita masuk kepada ayat yang pertama. Saya bacakan dulu beberapa ayat yang insya-Allah kita bahaskan pada hari ini, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Baik, saya baca sampai ayat 6 saja dahulu. Mari sama-sama kita renungkan firman Allah Ta'ala pada ayat yang pertama. Allah berfirman, Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Kata Allah, sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya dengan berfirman kepadanya, berikanlah peringatan dan amaran kepada kaummu sebelum mereka didatangi azab yang tidak terperi sakitnya.
Tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala. Pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, Inna arsalna Nuhan ila qaumi. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Ya, sebagaimana Nabi SAW diutus Allah Ta'ala kepada orang-orang Arab pada masa itu, begitu jugalah dengan Nabi Nuh alaihi salam Allah Ta'ala utus kepada kaumnya. So ada persamaan. Sama-sama utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apa tujuannya? An anzir qaumak, supaya menyampaikan inzar, ya. Inzar dekat sini adalah amaran. Supaya menyampaikan amaran kepada mereka, min qabli ayyatiyahum azabun alim, sebelum datang kepada mereka azab yang tidak terperi sakitnya. Oleh kerana mereka telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesyirikan yang amat teruk, maka Allah Ta'ala hantarlah kepada mereka Nabi Nuh untuk menyampaikan amaran supaya mereka berhenti daripada kesyirikan itu. Dan kalau mereka tidak berhenti, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan azab kepada mereka yang tidak terperi sakitnya, ya. Baik, apa pengajaran yang kita ambil daripada sini? Pengajaran yang boleh kita ambil daripada sini adalah al-uqubah la tahsulu illa ba'da tabligh. Seksaan tidak boleh ditimpakan melainkan kita sudah sampaikan. Cuba perhatikan pada ayat ni Allah Ta'ala sebut, An anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum azabun alim. Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Nuh, berikanlah peringatan kepada mereka atau berikanlah amaran kepada mereka, maksudnya kaum Nabi Nuh, sebelum didatangi azab yang tidak terperi sakitnya. Artinya apa? Allah Ta'ala tidak akan menimpakan azab kepada sesuatu kaum sebelum mereka disampaikan tentang amaran, sebelum mereka diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So oleh kerana itu, kita pun, ya, pengajaran bagi kita, kita tak boleh menghukum orang sebelum kita sampaikan peringatan kepada mereka. Faman aqaba qabla at-tabligh faqad khalafa al-manhaj al-ilahi. Maka sesiapa yang menghukum, yang memberikan sanksi qabla tabligh, sebelum dia sampaikan sesuatu peringatan, amaran, faqad khalafa manhajal ilahi, maka sesungguhnya perbuatan itu bercanggah dengan manhaj ilahi, dengan manhaj Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini perlu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita, ya. Maka misalnya kita tidak boleh menghukum anak kita sebelum kita beri dia nasihat, sebelum kita bagi tahu kepada dia mana yang hak dan mana yang batil, ya. Kemudian kita sampaikan peringatan itu secara berperingkat. Begitu juga seorang bos, dia tak boleh memberikan sanksi kepada ataupun mengambil tindakan kepada pekerjanya, ya, sebelum dia menyampaikan amaran kepada mereka, ya. Allah Ta'ala sendiri tidak akan mahu mengazab, menyeksa suatu kaum sebelum Allah Ta'ala menghantar Rasul untuk menyampaikan amaran kepada mereka. Tetapi kalau mereka tetap tidak mahu, padahal sudah disampaikan kepada mereka amaran daripada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan timpakan azab kepada mereka. Baik, kita teruskan ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua Allah Ta'ala berfirman, Qala ya qawmi inni lakum nadhirum mubin. Nabi Nuh alaihi salam pun berkata, Ya qawmi, wahai kaumku, inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ni diutus kepada kamu sebagai pemberi ingatan dan amaran yang nyata. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, datang kepada kaumnya mengatakan, Ya qaumi, wahai kaumku. Ya, ini menarik.
Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tidak memanggil mereka dengan panggilan yang kasar. Nabi Nuh tidak mengatakan ke mereka, wahai orang-orang yang mensyirikkan Allah. Walaupun kaumnya mensyirikkan Allah, tetapi Nabi Nuh tak panggil mereka begitu. Kenapa? Ini salah satu manhaj dalam berdakwah. Jadi seburuk apapun orang, jangan pernah panggil dia dengan keburukannya. Mohon maaf, kalau memang kita misalkan ingin nasihatkan, katalah seorang pencuri, jangan panggil dia, hei pencuri. Tak boleh. Ada misalkan orang berzina, jangan panggil dia, wahai pezina. Walaupun betul dia berzina. Ada mungkin orang yang suka menipu, jangan panggil dia, wahai penipu. Jangan. Walaupun dia mungkin penipu. Kalau maksud kita ingin menarik hati dia supaya kembali ke jalan yang benar, maka panggillah dia dengan panggilan kasih sayang. Nabi Nuh alaihi salam kaumnya mensyirikkan Allah Ta'ala. Tetapi Nabi Nuh panggil mereka, ya qaumi, wahai kaumku. Kenapa macam tu? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ingin supaya mereka merasakan dengan panggilan itu bahawa Nuh ini adalah bahagian daripada mereka. Bahawa Nuh ini adalah bahagian daripada mereka. Iaitulah kaum mereka. Kaum ni maksudnya sama mereka. Dan kalau satu kaum biasanya la yuridur rajul liqaumihi illa ma yuridu li nafsihi. Biasanya seseorang dia tidak menginginkan kepada kaumnya illa ma yuridu li nafsihi, melainkan apa yang dia inginkan untuk diri dia sendiri. Maksudnya seseorang dia tidak mungkin menginginkan sesuatu yang buruk kepada kaumnya. Pasti menginginkan sesuatu yang baik. Jadi Nabi Nuh memanggil mereka dengan ya qaumi. Kita pun mungkin kalau kita nak berdakwah kepada orang, ya, panggil dia wahai saudaraku. Walaupun mungkin kita tahu dia tidak sembahyang, kita tahu dia tidak menutup aurat, kita tahu dia mungkin tidak menjalankan syariat ni, kalau kita ingin menarik dia balik, maka panggillah dia dengan panggilan yang lebih rapat, yang lebih bagus, sehinggakan dia tidak merasakan ada gap antara kita dengan dia. Mungkin kita boleh panggil dia wahai saudaraku, wahai kawanku, wahai sahabatku, ya, sehinggakan hati dia merasa dekat dengan kita. Dari ya qaumi ini juga Nabi Nuh memanggil mereka dengan ya qaumi. Ini panggilan yang penuh dengan kelembutan. Ya. Maka yajibu 'ala du'a at-talattufi bil mad'uwin. Maka bagi seorang pendakwah wajib dia bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang dia dakwah. Wa takhayyuru afdali asalibil khitab, dan ia perlu memilih cara penyampaian yang terbaik. Listijlabi qulubihim wastimalati nufusihim. Ni bertujuan supaya hati mereka menerima, cenderung kepada dia, dan apa kita kata, menerima apa yang disampaikan. Jadi kalau kita hendak mengajak orang ke jalan Allah Ta'ala, kita tidak boleh datang dengan cara yang kasar, ya. Mesti datang dengan cara yang lembut. Walaupun dia mungkin melakukan dosa yang besar, tetapi kalau kita nak berdakwah mesti dengan cara at-talattuf, ya, iaitulah berlemah lembut bil mad'uwin, dengan orang-orang yang kita dakwah. Kita tak boleh datang dengan cara yang kasar. Bayangkan ketika mana Allah Ta'ala hendak mengutus Nabi Musa alaihi salam berdakwah kepada Fir'aun, yang mana Fir'aun ni kita tahu sendiri orang yang sangat zalim, ya, orang yang mengaku sebagai Tuhan. Allah Ta'ala mengatakan kepada Musa, wa qula lahu qawlan layyina, wahai Musa, nanti kalau kau pergi menjumpai Fir'aun berdakwah dengannya, maka ucapkanlah kata-kata yang lembut kepadanya. Bayangkan itu Fir'aun, orang yang sangat jahat. Lalu bagaimana dengan orang-orang lain yang mana kejahatan dia, jenayah dia tak sama dengan Fir'aun? Maka sudah tentu mereka lebih layak kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang lembut, ya.
Baik. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, inni lakum nadhirum mubin. Ya, sesungguhnya aku ni diutus kepada kamu pemberi ingatan dan amaran yang nyata. Aku datang kepada kamu semua ni adalah untuk menyampaikan amaran Allah Ta'ala yang nyata untuk kamu. Bukan nak merugikan kamu, bukan nak ambil harta kamu, bukan nak menyusahkan kamu, tak. Tetapi semata-mata ingin menyampaikan ingatan dan amaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ad-da'iyatu sadiq, da'i yang sebenar-benarnya itu ialah yabtaghi bida'watihi wajah Allah Ta'ala. Dia hanya mencari redha Allah dengan dakwahnya, ya. Wala yarju ghardan dunyawiyan, bukan ia mengharapkan keduniawian, ya. Bukan itu yang dia cari, tetapi yang dia cari adalah redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah Nabi Nuh mengatakan pada mereka, ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Wahai kaumku, ya, aku ni datang pada kamu hanya sebagai penyampai atau pemberi ingatan dan amaran daripada Allah, bukan yang lain-lain. Aku hanya nak cari redha Allah, bukan nak ambil harta kalian, bukan nak menyusahkan kalian, dan bukan juga dengan tujuan-tujuan yang lain. Baik, kita teruskan ayat 3. Ayat 3 Allah Ta'ala berfirman, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un, iaitu sembahlah kamu akan Allah dan bertakwalah kepadanya serta taatlah kamu kepadaku. Jadi poin yang utama yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya ialah ani'budullaha wattaquhu wa ati'un, iaitulah sembahlah Allah Ta'ala, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku, maksudnya kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya. Maka ada tiga poin dekat sini, ya. Yang pertama, ani'budullah, supaya mereka menyembah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala dalam segala ibadat-ibadat yang mereka lakukan, ya. Tidak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita membaca Al-Quran, maka inilah dakwah utama yang sentiasa disampaikan para nabi, ya. Dakwah pertama yang mereka sampaikan ialah tentang ketauhidan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menghantar kepada setiap kaum, pada setiap umat ada seorang Rasul, yang mana tugasan Rasul ni ialah أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, supaya mereka mengesakan Allah, menyembah hanya Allah Ta'ala dan menjauhi at-taghut, iaitulah Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Selain untuk menyembah Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala, wattaqu, supaya mereka bertakwa kepada Allah. Takwa dengan arti imtithalu awamirihi wajtinabun nawahihi, supaya mereka melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi tegahan-tegahan Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, wa ati'un, dan supaya mereka taat kepadaku. Selain kita dituntut mentauhidkan Allah, bertakwa kepada Allah, kita juga mesti taat kepada Rasul Allah. Nabi Nuh alaihi salam dahulu menyampaikan wa ati'un. Kalau kita lihat hujung ayat ni, wa ati'uni, ya, sebenarnya ada huruf ya yang dibuang dekat situ, wa ati'uni, dan supaya serta taatlah kamu kepadaku, ya. Jadi Nabi Nuh alaihi salam meminta kepada kaumnya supaya mereka taat kepadanya, kerana Nabi Nuh adalah sebagai Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi ini 3 poin penting yang disampaikan Nabi Nuh. Pertama, supaya mereka mentauhidkan Allah dalam hal ibadat, hanya beribadat kepada Allah semata-mata. Yang kedua, supaya mereka bertakwa. Manakala yang ketiga, supaya mereka taat kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 4, يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى
Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkharu law kuntum ta'lamun. Supaya Allah Ta'ala mengampunkan bagi kamu sebahagian dari dosa-dosa kamu dan memberi kamu hidup dengan tidak terkena azab hingga ke suatu masa yang tertentu, maka segerakanlah beribadat dan bertakwa, kerana sesungguhnya ajal yang telah ditetapkan Allah Ta'ala apabila sampai masanya tidak dapat ditangguhkan. Kalaulah kamu mengetahui hakikat ini, tentulah kamu segera beriman. Jadi Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menyatakan dekat sini, yaghfir lakum dhunubakum, ya, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kamu, wa yuakhirkum ila ajalim musamma, dan memberi kamu hidup, ya, hingga ke suatu masa tertentu. Artinya ditangguhkan. Maksud ayat Allah Ta'ala ni ialah fa in ata'tumuni, ya, jika kamu taat kepadaku, kata Nabi Nuh, wastajabtum li, dan kamu memperkenankan menerima apa yang aku sampaikan, yasfahullahu an dhunubikum wa yaghfirkum, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kamu, wa yumdid fi a'marikum ila waqtim muqaddar fi ilmillah, dan Allah akan panjangkan, akan tangguhkan umur kamu sampai masa yang tertentu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, kalau kita perhatikan ayat 4 ni, maka kita dapat tahu ternyata mentauhidkan Allah dalam ibadat dan bertakwa kepadanya serta taat kepada Rasul Allah itu dapat menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan menangguhkan ajal kita sampai masa yang Allah Ta'ala tentukan. Ya, jadi nak dapatkan ampunan Allah Ta'ala tu bukan sekadar kita mesti beristighfar secara khas, tetapi dengan mentauhidkan Allah, bertakwa kepadanya dan taat kepada Rasul Allah, itu dapat menjadi asbab Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita. Malah wa yuakhirkum ila ajalim musamma, Allah Ta'ala tangguhkan hidup kita, usia kita sampai masa tertentu. Dalam hal ini ada dua pandangan ulama. Ada yang menyatakan bahawa maksudnya dekat sini Allah tangguhkan daripada mereka azab, artinya mereka hidup dengan tenang, ya, tidak diazab oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana apa? Oleh kerana mereka mentauhidkan Allah, bertakwa kepada Allah dan taat kepada Rasul, ya. Jadi Allah Ta'ala tidak mengazab mereka. Allah Ta'ala beri mereka keberkatan dalam hidup. Dan ada juga yang memahami bahawa Allah Ta'ala panjangkan umur mereka, ya, Allah Ta'ala panjangkan umur mereka dengan sebab mereka mentauhidkan Allah, bertakwa kepada Allah serta taat kepada Rasul Allah, iaitulah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dalam hal ini, ya. Ini bersesuaian juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hadis dinyatakan inna silatar rahim, sesungguhnya menghubungkan silaturahim, ya, yazdadu biha fil umr, akan menambah usia, ya, akan memanjangkan usia. Begitu juga dalam hadis yang lain riwayat daripada Aisyah, silaturahim, ya, menghubungkan silaturahim, wa husnul khuluq, berakhlak yang mulia, wa husnul jiwar, dan bersikap baik dengan jiran, maka yu'ammirna diyar wa yazidna fil a'mar, Allah Ta'ala akan tambahkan usianya, Allah Ta'ala akan panjangkan umurnya, ya. Masya Allah. Jadi ketauhidan kepada Allah Ta'ala, ketakwaan kepada Allah serta ketaatan kepada Rasul itu akan mendatangkan ganjaran yang luar biasa, iaitulah Allah ampunkan dosa dan Allah Ta'ala panjangkan usia. Sama ada Allah panjangkan, Allah tambahkan umur itu jumlahnya, ataupun Allah Ta'ala beri keberkatan yang lebih banyak pada usianya sehingga akan ia banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Masya Allah, ya. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhir, sesungguhnya kematian apabila telah datang tak dapat ditangguhkan.
ya, kalau Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan ajalnya, ya, atau ajal seseorang itu kalau dah didatangkan Allah, la yuakhir, ya, tidak akan dapat ditangguhkan, ya. Kalau dah sampai masanya tidak dapat ditangguhkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau dah datang ajal tu sampai masanya tak dapat ditangguh dan tak dapat dipercepat. Sebab itulah ada sebagian ulama memahami ayat tadi dipanjangkan umur tu bukan bermakna usia dia ditambah, tetapi keberkatan dalam hidup dia ditambahkan Allah, kebaikan dia ditambahkan Allah. Usia mungkin tak bertambah, tetapi kebaikan dalam usia itulah yang ditambahkan oleh Allah Ta'ala. Kerana apabila ajal seseorang telah datang, tak dapat ditangguhkan walau sekejap pun, walau satu saat saja pun tak akan dapat ditangguhkan. Lau kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui hal yang demikian, maka sudah tentulah kamu akan bersegera beriman dan taat kepada Allah Ta'ala. Seandainya manusia itu tahu bahawa dengan mentauhidkan Allah, dengan bertakwa kepadanya serta taat kepada Rasulullah akan menyebabkan dosa-dosa mereka diampunkan Allah dan usia mereka dipanjangkan Allah. Seandainya mereka tahu tentang perkara ini, ya, dan perkara ajal tadi yang mana apabila datang tak dapat ditangguhkan sekejap pun, nescayalah mereka akan bersegera untuk melakukan hal-hal yang kebaikan ataupun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, kita teruskan ayat 5. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Nabi Nuh alaihi salam berkata, wahai Tuhanku, ya, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Nabi Nuh alaihi salam mengadu kepada Allah bahawa beliau telah pun menyeru kepada kaumnya, berdakwah kepada kaumnya supaya beriman dan taat kepada Allah fil laili wan nahar, pada waktu malam dan siang, ya. Maka satu pengajaran bagi kita daripada sini, ad-da'iyah ar-rabbani, da'i yang rabbani, la waqta muhaddad li dawamihi wa da'watihi, tak ada masa, ya, tertentu bagi dia untuk berdakwah. Bal jallu waqtihi hamman wa juhdan fi iblaghi dakwah, bahkan semua waktunya digunakan untuk berdakwah. Sebab itulah Nabi Nuh siang dan malam atau malam dan siang, ya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan ayat ni, Nabi Nuh menyatakan, Rabbi inni da'autu qawmi layla wa nahara, wahai Tuhanku, aku berdakwah kepada kaumku malam dan siang. Nabi Nuh mendahulukan dekat sini perkataan malam berbanding siang, ya. Kenapa demikian? Kerana orang banyak menyangka kalau waktu malam itu berehat. Orang banyak menyangka kalau malam itu berehat. Ternyata kesungguhan Nabi Nuh dalam berdakwah, malam pun beliau tak berehat. Malam pun berdakwah kepada kaumnya. Ada juga ulama yang lain menyatakan kenapa Nabi Nuh mendahulukan kata malam dekat sini. Kerana Nabi Nuh alaihi salam biasa datang kepada mereka waktu malam. Kenapa waktu malam? Kerana waktu malam biasanya kaumnya sedang berehat, tidak bekerja, tidak dalam keadaan yang penat. So mereka tengah berehat. Orang kalau kita datang berdakwah kepada dia dalam keadaan dia relax, biasanya lebih mudah dia untuk terima berbanding kita datang dengan dia dalam keadaan dia masih stres, dia masih penat dan sebagainya. Sebab itulah Nabi Nuh mendahulukan kata lail ataupun berdakwah lebih dahulu malam berbanding siang. Dan ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahawa kita boleh berdakwah siang dan malam, ya, ataupun malam dan siang. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 6, falam yaziduhum du'ai illa firara, maka seruanku itu tidak memberikan mereka sesuatu faedah pun, kata Nabi Nuh, selain daripada menambahi mereka melarikan diri daripada kebenaran. Walaupun kesungguhan Nabi Nuh yang luar biasa itu berdakwah kepada mereka, ternyata tidak membuat mereka semakin beriman dan bertakwa kepada Allah. Malah mereka semakin jauh dan semakin jauh lari, ya. Begitulah kadang-kadang kenyataan dakwah, ya.
kita perlu tahu, ya, qad tazdadu da'wah fayazdaduna firaran fala tay'as. Ya, kadang-kadang semakin kita berdakwah, orang semakin lari. Maka jangan pernah berputus asa. Ya, Allah Ta'ala ceritakan ini nak memberikan kekuatan kepada Nabi SAW supaya tak berputus asa dalam berdakwah. Walaupun cabaran demi cabaran Nabi hadapi dekat Mekah pada masa dahulu, tetapi Nabi tak boleh berundur, Nabi tak boleh berputus asa. Maka perlu kita melihat kepada Nabi Nuh AS, bagaimana beliau berdakwah kepada kaumnya, tetapi tidak berputus asa. Dan daripada ayat ni kita dapat belajar, minan nas man la yazdadu su illa ba'da nushi wa da'watihi. Daripada ayat ni kita belajar ada sebahagian orang, ya, yang tidak bertambah keburukan dia melainkan setelah diberi nasihat. Ada orang ni kadang-kadang kalau kita nasihat, keburukannya semakin bertambah, semakin jahat, semakin degil. Ada jenis manusia yang macam tu. Maka pada ayat ini Allah Ta'ala sebut, falam yazidhum du'ai illa firara. Tidak ada bertambah bagi mereka dari seruanku itu, kata Nabi Nuh, melainkan mereka semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Dan daripada ayat ini kita juga belajar, laisatil hidayah biyadi bashar. Hidayah bukan ada di tangan manusia. Wa innamal qulubu biyadillah. Hati manusia ini ada dalam genggaman kuasa Allah. Insya'alahal iman, ya. Apabila Allah menghendaki dia beriman, maka Allah Ta'ala akan beri dia petunjuk sehingga akan dia beriman. Kita sebagai da'i, kita sebagai pendakwah, kita tak ada kuasa untuk memberikan hidayah kepada orang. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang berkuasa ke atasnya. So, oleh kerana itu tugas kita hanya menyampaikan sahaja. Mungkin sampai sini saja kuliah kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil pengajaran penting daripada sebahagian kisah perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihi salam yang Allah Ta'ala ceritakan tadi pada ayat pertama, mulai daripada ayat pertama sehinggalah ayat 6 yang telah kita bahaskan sebentar tadi. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.